A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam Asas Taranum bersama Qari Farizwan. Okey, jadi di mana video pada kali ini kita akan membincangkan mengenai Taranum Nahwan. Okey, yang di mana Taranum Nahwan ni merupakan antara taranum yang paling popular sekali dalam kalangan para qura' di seluruh dunia. Dan juga Taranum Nahwan ni antara taranum yang paling favourite sekali dalam kalangan para qura' di seluruh dunia. Maknanya kebanyakan qura'-qura' yang ada kat dunia ni, mereka menjadikan Taranum Nahwan ni sebagai taranum kegemaran mereka. Okey, jadi untuk perbincangan video pada kali ini, kita akan membincangkan mengenai sejarah Taranum Nahwan, apakah sifat-sifat Taranum Nahwan, apakah peranan Taranum Nahwan, dan juga kita akan pergi kepada air lagu Taranum Nahwan, dan yang terakhir sekali kita akan pergi pada praktikal Taranum Nahwan dalam surah-surah pilihan yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, pertama sekali kita akan pergi kepada sejarah Taranum Nahwan, yang di mana kita akan tahu mengenai asal-usul Taranum Nahwan ini. Okey, jadi pertama sekali Taranum Nahwan ini dia berasal daripada daerah yang bernama Hamdan. Okey, daerah Hamdan terletak di negeri Parsi. Okey, dan juga Taranum Nahwan ini dipopularkan oleh qari-qari daerah Hamdan mengikut zauq budaya tempatan mereka. Dan juga Taranum Nahwan ini telah diubah suaikan dan dimasyhurkan oleh pakar-pakar taranum Mesir seperti yang kita hayati sekarang ini. Baik, seterusnya kita pergi pada sifat-sifat Taranum Nahwan. Okey, sifat-sifat Taranum Nahwan ni ada 6. Okey, iaitu yang pertama sekali Taranum Nahwan ni dia mempunyai gerak ringan tetapi berkesan. Yang kedua, mempunyai kelembutan yang sungguh bersopan. Yang ketiga, mempunyai kesederhanaan yang memikat jiwa. Yang keempat, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat yang sederhana. Yang kelima, mempunyai kehalusan seni yang mempersonakan. Dan yang keenam, mempunyai kesesuaian dengan ayat-ayat berbentuk memohon, mencerita dan seumpamanya. Baik, seterusnya apakah peranan-peranan Taranum Nahwan ni? Iaitu dia ada 5 peranan dalam Taranum Nahwan ini. Okey, apakah peranan dia? Peranan dia yang pertama adalah Taranum Nahwan ni dia mampu melembutkan sesuatu bacaan. Yang kedua, mampu menenangkan jiwa pembaca dan pendengar. Yang ketiga, dapat memberi penyesuaian kepada ayat-ayat yang berbentuk gembira, memohon dan mencerita. Yang keempat, dapat membawa kepada kefasihan sebutan huruf. Dan yang kelima, melahirkan kemukjizatan Al-Quran. Baik, sekarang kita dah tahu sejarah Taranum Nahwan, peranan Taranum Nahwan, sifat-sifat Taranum Nahwan. Kemudian kita pergi kepada yang keempat, iaitu bagaimanakah air lagu Taranum Nahwan. Okey, Taranum Nahwan ni kebiasaannya kita ada dengar dekat laungan azan. Okey, saya percaya ramai yang selalu dengar Taranum Nahwan ni di dalam azan sebab dia agak popular dekat Malaysia ni. Sebagai contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, itu Taranum Nahwan dalam azan. Saya percaya ramai yang selalu dengar azan ni kan dekat masjid-masjid ataupun terutama sekali masjid-masjid yang besar selalu menggunakan Taranum Nahwan. Okey, jadi itu berkenaan Taranum Nahwan dalam azan. Tetapi Taranum Nahwan dalam bacaan ni kebiasaannya kita dengar Syekh Mishari Rashid Al-Afasi dalam bacaan surah Al-Fatihahnya yang kita selalu dengar dekat handphone, dekat TV, ataupun dekat mana-mana yang kita selalu dengar. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Baik, itu adalah contoh taranum nahwan secara murattal. Okey, itu adalah contoh saja. Okey, tetapi dalam video pada kali ini kita akan cuba mempraktikkan taranum nahwan di dalam surah Al-Ma'un, iaitu daripada ayat 1 hingga ke ayat 7. Tapi sebelum tu, kita kena tahu dalam taranum nahwan ini, kebiasaannya qari-qariah dekat Malaysia ni mereka menggunakan 5 harkat dalam persembahan bacaan Al-Quran mereka. Okey, kebanyakannya. Ada yang buat 4, mungkin ada yang keadaan lain mereka akan buat 3, 2. Okey, tak ada yang buat 1. Dia mesti minimum 2 harkat dalam keadaan yang lain. Okey. Jadi kita boleh tengok dalam surah Al-Ma'un ini, daripada ayat yang pertama kita akan menggunakan harkat 1 daripada taranum nahwan. Okey, boleh perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Okey, kemudian kita pergi kepada harkat yang kedua, yang di mana harkat ini dipanggil sebagai taranum nahwan ajam. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, sekarang kita pergi kepada harkat yang ketiga, yang di mana harkat yang ketiga ini merupakan kemuncak di dalam taranum nahwan. Okey, di dalam harkat yang ketiga ini kita akan gabungkan daripada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Boleh perhatikan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Okey, kemudian kita akan masuk kepada harkat yang keempat di dalam taranum nahwan. Okay, yang di mana harkat yang keempat ini merupakan harkat yang paling rendah sekali tabaqat kita dalam taranum nahwan ini. Okay, maksudnya harkat yang keempat ni suara kita paling rendah sekali pada level harkat yang keempat ini, iaitu kita berada di tabaqat qaror, iaitu yang berada di dada. Okay, boleh perhatikan pada ayat yang kelima ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Dan yang terakhir kita pergi kepada harkat yang ke-5 di dalam taranum nahwan, iaitu kita akan menggabungkan daripada ayat yang ke-6 hingga ke ayat yang ke-7. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, alhamdulillah sekarang kita dah selesai membincangkan taranum nahwan daripada harkat yang pertama, harkat yang kedua, harkat yang ketiga, harkat yang keempat dan yang terakhir sekali harkat yang kelima. Sekarang kita akan cuba buat secara penuh, okay, daripada harkat pertama hingga harkat yang terakhir. Kita akan buat secara penuh, boleh perhatikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah sekarang kita dah selesai membincangkan topik mengenai taranum nahwan daripada A sampai ke Z. Okay, jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.